Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. So untuk hari ni kita akan sambung dengan subtopik 5.2 lagi. Cumanya pecahan subtopik untuk 5.2 ni terakhir bahagian penyelesaian masalah. Jadi kita ulang dululah sikit setakat ni apa yang kamu dah belajar tentang pembesaran. So dalam pembesaran, yang pertama kamu belajar tentang konsep keserupaan. So apa konsep keserupaan ni? Kalau kamu ada objek yang sama bentuk, objek dan image yang sama bentuk, tapi saiznya berbeza, kita panggil sebagai objek yang serupa. Okay, itu aplikasi dalam konsep pembesaran ni. Benda yang sama bentuk tapi saiznya berbeza, mungkin satu kecil, mungkin satu besar, itu dipanggil sebagai konsep pembesaran. Kemudian kamu belajar pula tentang pembesaran. Dalam pembesaran ada dua perkara utama. Yang pertama, mesti tahu apa tu pusat pembesaran. Kemudian yang kedua, kamu mesti tahu tentang faktor skala. Okay, jadi faktor skala ada rumus dia. Apa rumus dia? K sama dengan image bahagi objek. So ni secara ringkas je lah. Untuk kira faktor skala ni secara ringkas je image bahagi objek. Kalau kamu tak hafal, cikgu asyik ulang dari hari tu lagi. Kalau tak hafal, tak apa. Sebab apa? Tak apa. Dalam exam dia akan bagi senarai rumus. Okay. Dalam exam ada senarai rumus. Faktor skala, ini rumus dia. Tapi dia bagi secara ringkas je lah. PA prime over PA, kamu nak kenal kalau ada tanda koma atas ni dia mewakili image. Kemudian kalau tak ada koma bawah ni dia mewakili objek. Nak cari faktor skala ni dia sebenarnya fleksibel. Kamu boleh guna panjang sisi image bahagi panjang sisi objek, ataupun kamu boleh guna jarak image dari titik pusat pembesaran bahagi dengan jarak objek dari pusat pembesaran. Dia fleksibel bergantung kepada apa yang kamu selesa lah waktu kamu nak kira faktor skala ni. Kemudian bahagian yang ketiga, lepas kamu belajar tentang pusat pembesaran dan faktor skala, kamu akan belajar tentang, kamu ada belajar tentang luas image. Okay, luas image ada rumusnya. Kamu akan guna rumus K kuasa 2 darab dengan luas objek. Sama juga dengan faktor skala tadi. Rumus ini pun akan diberi dalam exam. So bahagian rumus untuk bab pembesaran ni kamu tak perlu risau. Rumus dia dah bagi siap-siap, cumanya kamu kena faham macam mana nak guna sahaja. Barulah kita boleh aplikasi bila kamu nak jawab soalan exam nanti. Okay, ini secara ringkas apa yang kita dah belajar. So untuk hari ni, cikgu nak kamu refer dalam buku teks kamu muka surat 147. Kita akan selesaikan masalah yang melibatkan pembesaran. Okay, maksud kita akan cuba selesaikan soalan penyelesaian masalah. Kita akan bincang dua soalan dari buku teks, kemudian kita akan buat sama-sama latihan dari buku teks muka surat 148 kalau tak silap cikgu. Kejap lagi. Yang penting kita bincang dulu macam mana nak selesaikan contoh yang dibagi dalam soalan. Dirujuk muka surat 147, contoh 13. Sekejap. Cikgu padam ni set dulu. Cikgu bincang kelas lain. Okey. Jadi dalam soalan contoh 13,
Kita boleh baca dalam rajah di sebelah ada trapezium AEFG ialah image bagi trapezium ABCD di bawah satu pembesaran pada pusat A. Okay, jadi kalau kamu perhatikan dia akan bagi gambar rajah untuk kamu bantu kamu faham soalan. Selalunya jangan tengok tak fahamkan gambar rajah tu. Bila ada gambar rajah kamu kena fahamkan. So macam mana nak fahamkan? Dari ayat yang diberi ni cuba cari dan fahamkan apa maksud dia. Dia kata trapezium AEFG ialah image. So carilah AEFG kamu. AEFG. Okay, yang besar. Yang besar ni sekarang ialah image. Label, barulah kamu clear apa maklumat yang kamu perlukan, apa maklumat yang kamu ada. Di bawah satu pembesaran pada pusat A. Okay, ini ada A. A ialah pusat pembesaran. So kita belajar sebelum ni pusat pembesaran ni lah tempat kalau kamu sambungkan semua bucu untuk image dengan objek kamu, dia akan berjumpa dekat pusat pembesaran. Dia akan bertindih dan berjumpa dekat pusat pembesaran lah. Okay. Diberi bahawa luas kawasan berwarna ialah 168. So kalau kamu perhatikan ada kawasan berwarna dan kawasan tak berwarna ni. Okay, kawasan berwarna diberi luas dia sama dengan 168. Kita nak hitung faktor skala bagi pembesaran itu. Yang pertama, faktor skala. Kemudian yang kedua, kamu nak luas dalam trapezium AEFG. Okay, selalunya soalan macam ni, dia akan ada pecahan soalan. Okay, jumlah markahnya, katakanlah jumlah markah dia sama dengan 7. Kalau ada pecahan soalan macam ni, soalan A tu sama ada 3 markah, soalan B 4 markah. Kamu jangan tinggal terus. Sebab apa? Faktor skala senang saja nak kira. Image bagi objek saja. Kalau kamu boleh kira faktor skala, kamu layak dah dapat 3 markah. Kalau kamu tak boleh buat soalan B pun, kamu dapat 3 markah sekurang-kurangnya dari soalan A. Sebab tu dalam exam, tolong jangan skip mana-mana soalan. Jawab sahaja. Manalah tahu daripada jalan kerja tu kamu boleh layak dapat 1 markah. Kalau kamu tak dapat markah penuh pun, dari 7 markah kurang-kurang kamu boleh dapat 3 markah, itu pun dah membantu kepada jumlah markah kamu. Itulah yang nak tolong kamu, bagi kamu dapat lulus matematik sebenarnya. Dari kamu tinggal kosong, licin kertas kamu, suci, murni, keluar awal, kosong markah kamu, bila kamu cuba jawab, ada jalan kerja kamu yang betul, kamu layak dapat markah, kamu boleh juga dapat markah sekurang-kurangnya. So itu yang selalu cikgu tekankan untuk SPM, jangan skip mana-mana soalan, jawab sahaja, mana tahu kamu boleh dapat markah. Okey, soalan A, balik kepada soalan A, kita nak faktor skala. Okay, faktor skala, sekali lagi cikgu terangkan sebab cikgu nampak ada yang baru masuk saja. Kamu akan ambil guna rumus image bahagi objek. Okay, apa maksud image bahagi objek ni? Kamu kena fahamkan dululah image dengan objek ni. Image ialah yang terbentuk selepas kamu buat pembesaran. Dalam kes ni sekarang, image yang besar. Bahagi dengan objek. Objek ialah objek asal yang kecil. Mana dapat? Dari soalan dia dah bagi tahu dah. Okay, jadi kalau kamu nak kira faktor skala image bahagi objek, rujuk kepada image kamu, kamu boleh ambil panjang sisi. Dalam kes ni, GA tak ada panjang, GF pun tak ada panjang, FE pun tak ada, tapi kita ada panjang AE. Jadi inilah panjang sisi untuk image kamu. Bolehlah ambil AE bahagi dengan objek yang kecil ni kan. So tengok ada tak panjang sisi yang diberi? Ada ni AB. Jadi gunalah nilai AB ni masuk dalam rumus kamu. AE bahagi AB. So dapatkan panjang untuk AE. AE panjang dia 20 tambah 16. 20 tambah 16 bahagi dengan AB. AB panjang dia sama dengan 20. Jadi selesaikanlah 20 tambah 16 bahagi 20. Dapatkan jawapan untuk cikgu. Berapa jawapan dia? Masukkan dekat chat.
Apa jawapan dia? Okey, 9/5. Dalam kes macam ni kan, Salihah bagi jawapan dalam pecahan pun boleh, bagi jawapan dalam perpuluhan pun boleh. Okey, nak tulis 9/5 pun boleh. Nak tulis dalam perpuluhan pun boleh. Pulanglah pada kamu. Kalau contohlah kamu kata, cikgu boleh tak nak buat dalam perpuluhan? Yes, boleh. Terima juga jawapan. Okay, jadi kita dah selesai dah untuk soalan A. Dari sini kamu boleh layak dapat 2 markah. 1, 2. Okay, bukan 3 markah, 2 markah saja. Okay, sambung pula dengan soalan B. So soalan B lah di mana markah dia banyak, ada 5 markah dekat situ. Untuk soalan B ni mungkin agak susah sikit tapi sebenarnya kalau kamu cuba buat tak susah pun. Tinggal buat lah. Okay, B. Luas dalam sentimeter persegi trapezium AEFG. Jadi kita nak luas untuk AEFG. Di sini luas AEFG ni kita nampak ini ialah luas imej. Jadi balik kepada rumus, kamu ada dah rumus luas imej. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Jadi guna balik rumus ni. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi ini yang kamu nak cari, luas imej. Luas AEFG. Okay, ada tak nilai K? Ada. K ialah faktor skala, kita dah cari dah dalam soalan A. Okay, soalan A nilai K sama dengan 9/5 bermaksud nanti kamu boleh ganti dekat tempat K. Tapi masalahnya ada tak luas objek? Kamu ada tak luas yang ini? Tak ada. Apa yang kita ada hanya luas kawasan berlorek sahaja. Kamu tak ada luas objek. Jadi maksudnya kamu perlu cari dulu luas objek untuk selesaikan dapat luas luas imej kamu. Jadi kita akan tinggal dulu yang ni. Tak diselesaikan lagi. Sebabnya kita kena cari luas imej. Luas objek. Okay, nak dapatkan luas objek, yang pertama kamu kena tengok kita ada segitiga besar, trapezium yang besar, kemudian trapezium yang kecil, kemudian kamu ada luas yang berlorek ni sahaja. Secara konsep dia, kalau kita ambil yang besar, tolak luas yang kecil, kamu akan dapat sama dengan 168. Okay, tu konsep dia. Luas imej, kita break set 2 minit azan.
Okey, sambung balik. Konsep dia. Nak dapatkan luas kawasan berlorek ni, kamu akan ambil luas yang besar, luas imej tolak luas objek. Okay, sebab tu cikgu tulis sini luas kawasan berlorek sama dengan luas imej tolak luas objek. Kita dah ada nilai luas kawasan berlorek 168. Ni kawasan berwarna kawasan berlorek sama lah tu 168. So masuk kat tempat 168 ni. Sama dengan luas imej. Ada tak luas imej? Kamu tak ada luas imej. Tolak dengan luas objek. Ada tak luas objek? Kamu tak ada luas objek. Okay, tapi kita ada satu benda. Kita ada rumus ni. Kamu ada rumus luas imej sama dengan K kuasa 2. 9/5 kuasa 2 darab dengan luas objek. Kamu boleh wakilkan macam tu. Okay. Apa yang kamu nak buat lepas kamu wakilkan macam tu? L I ni kita boleh kembangkan ni 9/5 kuasa 2 kalau kita cari dengan kalkulator. Sembilan per 5 kuasa 2 sama dengan 81/25. Kamu boleh tulis macam ni. 81/25 LO. Mana cikgu dapat 81/25 LO ni? Sebabnya ni dari rumus ni. K kuasa 2 ambil nilai K letak dekat tempat dia. Kuasa 2 kan dapat 81/25. LO ni apa? Luas objek. Okey, wakilkan sebagai LO sahaja. Kenapa cikgu wakilkan? Sebabnya kita boleh ganti masuk ini di tempat LI ni. Okey, ganti masuk LO ni di tempat LI. So, kamu akan dapat 168 81/25 LO tolak dengan LO. Okay, sekali lagi, kenapa tiba-tiba LI ni tiba-tiba jadi macam ni? Ini, kamu dah dapat dah LI, nilai dia 81/25 LO. Ganti masuk dekat tempat LI, sebab tu cikgu tulis macam ni. Okay, sampai sini, kamu boleh faktorkan. Cikgu tak tahulah kamu ingat ke tak lagi konsep pemfaktoran. Bila kamu ada pemboleh ubah yang sama, kamu boleh faktorkan. LO ni sebenarnya pemboleh ubah unknown. Ataupun dalam bahasa Melayu kamu belajar sebagai anu. Anu ni huruf. Kalau kamu ada 4X tambah X, kita boleh faktorkan huruf X. Kamu keluarkan di luar kurungan. Yang tinggal dekat dalam kurungan 4 tambah 1. Okey, kamu boleh buat macam ni. Ataupun kalau contoh kamu ada 4A tambah 8A. Huruf yang sama, kamu boleh faktorkan A tinggal dalam kurungan 4 tambah 8. Ini konsep pemfaktoran sebenarnya. Balik kepada LO ni, anggap LO ni sebagai satu unknown, satu pemboleh ubah. Jadi kalau ada pemboleh ubah yang sama, kamu boleh faktorkan LO letak luar kurungan. Dalam kurungan akan tinggal 81/25 tolak 1. Okey, datang dari mana 1 ni? 81/25 datang dari depan LO yang pertama. Tolak 1 ni datang daripada LO yang kedua. Okey, ini konsep pemfaktoran. Jadi dari sini bolehlah kamu selesaikan. Yang ni kita akan pindahkan. Dari darab bila pindah jadi bahagi. LO sama dengan 168 per dengan 81/25 tolak 1. Ini kamu boleh selesaikan lah. Dapatkan dulu 81/25 tolak 1 ni berapa jawapan dia. Okay. 81/25 tolak 1, kamu dapat 56.25 ni. Kamu boleh ambil dalam pecahan ataupun perpuluhan. So let's say cikgu nak perpuluhan 2.24.
So kamu buatlah 168 bahagi 2.24 LO kamu akan dapat LO sama dengan 75. Okay, fahamkan dulu apa yang kamu dah dapat ni sebenarnya. Okay, apa yang kamu dah dapat ialah luas objek. Sama dengan 75. Kamu diberi dalam soalan luas kawasan melorek sama dengan 168. Yang kamu nak cari sekarang ialah luas imej. Mana luas imej? Luas keseluruhan rajah ni. Okay? Jadi dah dapat 75, dah ada 168. Apa yang kita nak buat dengan dua nilai ni? Nak tambah ataupun nak tolak? 75 dengan 168 ni sekarang nak tambah ataupun nak tolak nak dapatkan luas imej? Kamu akan tambah. Okey, tambah. Jadi sambung lagi. Luas imej sama dengan 75 tambah 168. Okey, cari sat kat cikgu. Berapa 75 tambah 168? Sama kan? Berapa? 168 tambah 75. Okey, 243. Salihah seorang je lah harapan cikgu. Tak ada Salihah. Seorang-seorang lah cikgu cakap. Prik-prik. Okey, sentimeter persegi. Jadi ini cara kamu nak selesaikan. Nampak macam susah ni cikgu. Boleh ke nak jawab lepas ni? Sebenarnya dalam exam kadang-kadang boleh jadi soalan susah, boleh jadi soalan senang. Jangan terus give up. Oh tak boleh lah. Aku belajar dengan Cikgu Zila bagi contoh apa pun tak faham. Nampak macam susah. Kalau kamu banyak buat latihan, benda ni senang saja sebenarnya. Kuatkan asas kamu, banyak kamu buat latihan, insyaAllah kamu boleh buat. So dari jalan kerja untuk B ni, kamu layak dapat 5 markah. Macam mana kamu boleh dapat 5 markah? Dari yang ini 1 markah. Kemudian kalau kamu boleh dapatkan nilai LO ni, kamu boleh dapat 2 markah. Kamu buat penambahan 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Jadi 5 markah daripada soalan B ni. Total kamu boleh dapat 7 markah. So dalam exam, okay, walaupun soalan tu nampak macam susah, kamu rasa tak boleh nak dapat 7 markah, jangan risau. Jangan give up sebab selalunya kamu akan boleh juga selesaikan untuk 1 atau 2 markah. Selalu yang kamu buat, kamu terus give up tau kalau dapat soalan macam ni. Kamu kata tak maulah buat, tak pandai lah, apalah. Jangan give up. Bila kamu give up, kamu hilang kosong markah terus. Okay, hilang terus 3 kosong je markah kamu. Tapi kalau kamu cuba jawab soalan A ni, senang je. Bolehlah dapat 2 markah. Okay, next time kalau dalam exam, tolong jangan tinggal mana-mana soalan. Cuba saja jawab. Mungkin dari 7 markah tu kamu boleh dapat 2 atau 3 markah. Itu pun dikira sebagai markah juga yang akan bantu kamu untuk lulus. Okay, so kita dah siap soalan 13. Kita bincang soalan 14. Kemudian kita akan buat latihan sama-sama soalan 1 dan 2. Mungkin kamu tengok latihan dalam buku teks ni agak susah. Ya, memang cikgu mengakulah latihan dalam buku teks ni agak susah. Dalam soalan SPM, selalunya dia akan tanya dalam bentuk macam ni. Okay, ini contoh yang cikgu scan dari buku latihan. Dalam SPM dia akan tanya macam ni. So kalau kamu perhatikan, ada soalan luas kan? Dia tak ada lah bagi soalan yang terlampau susah sangat dengan kamu. Dia bagi, okay, dalam gambar rajah ada sekian-sekian. Kalau kamu baca, kamu boleh jawab lah. Ini kita tak akan bincang lagi. Ini cikgu akan bincang lepas kita dah habis bab. Cikgu akan bagi latihan ni buat sama-sama. Tu nanti di akhir bab, cikgu cuma nak tunjuk je dengan kamu. Ini contoh soalan dalam SPM. Dia tak sesusah dalam buku teks. Okay, dalam buku teks tu memang aras dia agak tinggi lah. Kalau kamu boleh jawab tu, kamu layak dapat TP5 untuk PBD kamu. Itu pun dikira sebagai soalan kebat lah. Tapi nanti dalam exam, waktu kita buat latihan, kita akan biasakan dengan soalan bentuk macam ni dulu.
Dah biasa soalan bentuk macam ni dah boleh jawab, baru kita akan try jawab lagi banyak soalan KBAT. Okay, ini satu contoh soalan. Ini contoh yang kedua pun sama, kamu tengok tak ada pun macam tadi, bagi gambar bendera lah, dia bagi macam-macam lah. Dia hanya bagi gambar macam ni, kemudian dia minta kamu cari luas. Okay, jadi balik kepada contoh 14. Ada raja di bawah menunjukkan satu logo berbentuk segi empat tepat yang dilukis oleh seorang ahli persatuan STEM. Pada hari keusahawanan sekolah, Persatuan STEM ingin menggantung spanduk pada gerai jualan mereka. Jadi spanduk itu direka berdasarkan pembesaran ke atas logo. Jika luas spanduk ialah 0.8 meter persegi, berapakah ukuran panjang dan lebar spanduk itu dalam sentimeter? Okey. Yang ini gambar lakaran asal. Bila dia nak buat bendera tu nanti, dia akan besarkan lah, sebabnya kalau kamu tengok 15 dengan 12 cm ni besar, dia lebih kurang tapak tangan kamu saja. Manalah cukup nak buat spanduk besar tapak tangan je kan. Jadi dia akan besarkan lah ikut skala dia. Saiz spanduk tu nanti akan berubah. Mungkin akan jadi lebih besar daripada lakaran yang diberi. Dalam soalan kamu, dia hanya bagi satu maklumat sahaja. Luas spanduk. Jadi dari luas spanduk ni, kamu akan cari berapa panjang dan berapa lebar spanduk itu. Okey. Pertama, fahamkan dulu apa maklumat yang dia bagi. Dalam gambar kamu, kita ada spanduk. Okey, 15 cm ni mewakili panjang. Kemudian 12 cm ni mewakili lebar. Dalam exam kamu label lah dulu. Ini panjang. Kemudian 12 cm ni ialah lebar. Okey. Ini objek. Sekarang yang kamu perlukan ialah image. Spanduk ni sekarang ialah image. So macam mana nak cari? Kita akan guna nilai luas spanduk yang diberi. Pakai rumus luas image. So luas image kamu belajar ataupun kamu boleh semak dalam senarai rumus. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Tulis dulu rumus. Okay, apa maklumat yang kamu ada dari soalan? Kamu dah ada luas image. Luas image bersamaan dengan 0.8 meter persegi. Masukkan 0.8. Kemudian K kuasa 2. Ada tak faktor skala? Tak ada. Kamu tak ada faktor skala. Darab dengan luas objek. Okay, luas objek memang tak diberi, tapi kamu ada lebar dan panjang. Okay, boleh tak cari luas? Boleh. Luas sama dengan panjang darab lebar. Ini basic, kamu dah belajar dah sebelum ni. Tapi sebelum kamu nak kira luas, kamu kena hati-hati. Dalam soalan dia bagi meter persegi, tapi dalam gambar rajah dia bagi sentimeter. Kamu kena samakan unit dulu. Tukarkan dulu sentimeter kepada meter. Okey, macam mana nak tukar daripada sentimeter pergi ke meter? Darab ataupun bahagi 100. Dari sentimeter nak tukar kepada meter. Darab ataupun bahagi 100. Bahagi. Okey, bahagi dengan 100. Jadi kamu ambil lah 12 cm bahagi 100 dapat 0.12. 15 bahagi 100 0.15. Kita pun cari dulu luas objek. Buat kat tepi. Luas objek sama dengan 0.12 darab 0.15. Okay, dapatkan untuk cikgu. Berapa jawapan untuk luas objek?
0.018. Okey, 0.018. Jadi fungsi dia apa yang kita nak buat sekarang, dalam rumus ni kita dah ada dua nilai, kamu tak ada nilai K saja, kita boleh cari nilai K dulu. So, nak cari nilai K, pindahkanlah. Darab bila pindah jadi bahagi. So, kamu akan dapat K kuasa 2 sama dengan 0.8 bahagi 0.018. Okay, cari jawapan 0.8 bahagi 0.018. 0.8 per 0.018. Jawapannya 44.44444. Ataupun dalam pecahan kamu akan dapat 400 per 9. 400 per 9. Tapi ini untuk K kuasa 2. Kita nak K sahaja. Punca kuasa 2 kan dia. Okay, punca kuasa 2 kan 400 per 9. Jadi bila kita punca kuasa 2 kan, 400 per 9 dapat 20 per 3. So ini nilai K kamu. Apa fungsi dapat nilai K ni? Boleh ke dapatkan panjang dengan lebar untuk spanduk tu? Boleh. Sebabnya kita belajar, kamu belajar, rumus dia K sama dengan image bahagi objek. So kalau kamu nak cari image, kamu akan bawa objek ke kiri. Image sama dengan K darab dengan objek. Jadi bermaksud di sini kalau nak dapatkan panjang dengan lebar spanduk, kamu akan ambil nilai K darab dengan panjang dan lebar untuk lukisan ni. Jadi kita sambung. Yang pertama, dapatkan luas spanduk. Bukan luas spanduk. Panjang spanduk. Okay, ambil saja nilai K darab dengan panjang lukisan. K sama dengan 20 per 3. Lukisan kita panjang dia sama dengan 15. So darab saja dengan 15. Bila kamu selesaikan 20 darab 5 sama dengan 100 cm. Okay, cari pula lebar spanduk. Lebar spanduk. K darab dengan lebar lukisan. K sama dengan 20 per 3 darab dengan lebar lukisan asal 12 cm. Bila kita permudahkan, 20 darab 4 dapat 80 cm. So inilah penyelesaian masalah untuk soalan contoh 14 ni. Okay. Kalau kamu rasa susah tak apalah, nanti kamu buat latihan banyak, kamu boleh jawab soalan macam ni. Jangan risau. Memang dalam buku teks dia bagi soalan agak susah, tapi dalam exam tak semestinya soalan susah macam buku teks. Ini level dia memang tinggi sikit arah sekebat. Kadang dalam exam tak semestinya arah sekebat yang tinggi, arah sekebat sederhana ada, arah sekebat rendah saja. Banyakkan buat latihan, insyaAllah kamu boleh jawab. Jadi macam mana nak dapatkan markah? Kalau kamu boleh buat soalan macam ni, kamu boleh dapat 5 markah. Daripada luas image ni 1 markah, kamu boleh masukkan dapat nilai K 2 markah dah. Okay, dapatkan panjang spanduk lagi 2 markah. Kemudian dapatkan lebar spanduk pun 2 markah. Silap, ada 6 markah total kamu boleh dapat dari soalan macam ni selalunya. Okay. Jadi kita dah siap bincang contoh 13 dengan contoh 14. Nanti cikgu akan masukkan dalam kamu punya group untuk contoh 13 dengan 14 ni. Kalau kata masih ada yang tak clear macam mana nak buat. Kita ada 14 minit lagi. So sekarang tolong bersedia dengan buku latihan 1.
Kita akan cuba jawab soalan latih kendiri 5.2E soalan 1 sahaja sebagai kerja rumah untuk hari ini. Okay, dalam buku latihan kamu tu pastikan kamu tulis tarikh, kemudian indeks hari ini, soalan tak payah salin. Soalan tak payah salin ha. Terus jawab soalan 1A. Jadi dalam buku latihan pastikan ada tarikh, indeks dengan jalan kerja terus. Soalan 1. Diberi rajah di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak dengan keadaan segitiga PQR ialah imej bagi STR. Okay, dia bagi PQR ialah imej bagi STR. Ini ialah imej. Kemudian yang besar ni ialah objek. Dia ada kes imej dengan objek. Imej tak semestinya besar walaupun dalam kes pembesaran imej tak semestinya besar. Imej boleh jadi juga kecil. Kalau kamu masuk kelas sebelum ni kamu belajar ada imej yang kecil, ada imej yang besar, ada imej yang sama saiz. Dalam kes ni sekarang imej yang kecil, objek yang besar. Macam mana nak tahu baca soalan? Kamu akan dapat dari soalan. Jangan terus assume, oh yang besar ni imej, yang kecil ni objek. Tak. Kadang imej boleh jadi kecil, objek boleh jadi yang besar. Okay, diberi bahawa 5P sama dengan 2RS. Ini maklumat yang kedua. 5PR sama dengan 2RS. Ini PR, ini RS. 5 kali PR sama dengan 2 kali RS. Dari maklumat tu nanti kamu boleh cari panjang PR. Kejap lagi kita buat. Diberi tu dan hitung faktor skala bagi pembesaran itu. Kamu nak cari faktor skala. Okay. Rumus dia imej bahagi objek. So kalau kamu perhatikan sini, imej ni sekarang kamu hanya ada panjang QP sahaja. Untuk objek, kamu hanya ada panjang RS sahaja. Kamu tak ada panjang ST. Jadi kamu tak bolehlah ambil 15 bahagi 4 sebab ini bukan sisi yang sepadan. Tak boleh. Kamu nak compare mesti ambil sisi yang sepadan. RS ni sekarang sepadan dengan PR. Masalahnya PR tak ada nilai tapi kamu diberi dalam soalan 5 PR sama dengan 2 RS. Kamu boleh cari nilai PR. Masukkan dalam rumus tu. 5 PR sama dengan 2 RS. RS kita ada nilai dia sama dengan 15 cm. So 2 darab 15. Okay, 2 darab 15 sama dengan 30. Jadi nak cari PR sahaja. Ambillah 30 bahagi dengan 5. Okay, berapa nilai PR? 30 bahagi 5. Berapa nilai PR? 30 bahagi 5. Okey, 6. Maksud panjang PR sama dengan 6. Kita dah ada panjang untuk imej. Kemudian panjang RS sama dengan 15. Kamu dah ada panjang untuk objek. Boleh tak cari faktor skala? Boleh. Selesaikan faktor skala sama dengan imej PR bahagi objek RS. 6 bahagi 15. Okey, jangan tinggal 6/15 saja. Sebab kita boleh permudahkan lagi. Sepermudahkan, guna kalkulator kamu. Permudahkan 6/15, kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 2/5. Tulis dalam bentuk pecahan termudah. 2/5. Okey. Jadi selesailah soalan A. Boleh dapat 1, 2, 3 markah. Untuk soalan A. Okey, soalan B. Luas dalam sentimeter persegi seluruh rajah. Kamu ada segitiga kecil. Kamu ada segitiga yang besar. Kamu nak luas seluruh rajah, kamu akan ambil luas imej tambah dengan luas objek. Tapi masalahnya sekarang, kamu tak ada nilai mana-mana salah satu. Okay, perlu cari.
Tapi kalau kita nak guna rumus luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek ni, kita perlukan luas objek. Adakah kamu ada luas objek? Tak ada. Tapi kita boleh cari luas image guna rumus luas segitiga. So apa rumus luas segitiga? 1/2 darab tapak darab dengan tinggi. Boleh guna rumus ni. Kamu perhatikan image ni, kamu dah ada tapak dia 6, tinggi dia 4. Tapi untuk objek ni kamu ada tapak saja, tinggi tak ada. Tak boleh carilah kan. Dari sini boleh dapatkan luas image. Luas image sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, tapak dia 4, tinggi dia sama dengan 6. Jadi pemudahkanlah. 2 darab 6 sama dengan 12 cm persegi. Okey, dah dapat luas image. Kamu boleh cari luas objek guna rumus ini. Kita masukkan dalam rumus. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, luas image kita dah ada, nilai dia sama dengan 12. K 2/5 kuasa 2. Luas objek tak ada, ini yang kita nak cari. Tulis balik luas objek. Dia nak selesaikan. Darab ni bila pindah akan jadi bahagi. Pindah jadi bahagi. Kamu pun tulislah luas objek sama dengan 12 bahagi 2/5 kuasa 2. Kamu tak boleh darab macam ni ya. Bahagi tak boleh selesaikan macam ni ya. Sebab apa? Sebabnya tak boleh bahagi dengan nombor pecahan. Jadi kamu boleh tulis balik sebagai 12 darab dengan 5/2 kuasa 2. Selesaikanlah. Cuba dapatkan untuk cikgu jawapan 12 darab 5/2 kuasa 2. Okey, 75. So kita dah dapat dah luas objek. Kamu dah ada dah luas image. Nak cari luas keseluruhan, tambah sahaja. Okey, ambil 12 tambah dengan 75. Jadi dapatkan jawapan. Berapa jawapan dia? ,87. Okey, betul. 87 cm persegi. Siaplah soalan ni. Kita dah dapat dah luas keseluruhan rajah. Okey, dari soalan macam ni kamu boleh dapat 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. Jumlah dia 4. Jadi kalau kita tengok 4 tambah 3, total sama dengan 7. Inilah contoh penyelesaian soalan penyelesaian masalah yang melibatkan pembesaran. Dalam exam, kadang macam inilah soalan yang dia akan tanya. Jadi ini kerja kamu untuk hari ni. Yang mana yang tak sempat nak buat sama-sama dengan cikgu, kejap lagi cikgu upload muka surat ni dalam group. Kamu boleh buat balik. Kemudian cikgu akan share video, kamu boleh tengok balik kalau kamu tak clear. Kerja rumah kamu hari ni, cikgu nak kamu cuba jawab soalan 2 sahaja. Okay. Soalan 2 dari buku teks kamu. Cuba jawab dulu.
Okay, fahamkan soalan. Dia diberi ABCD ialah image bagi APQR. ABCD yang besar, image. Okay, APQR yang kecil itu objek. Kemudian dia bagi pusat pembesaran A, ini pusat pembesaran, dan luas taman bunga ialah 1350. Luas taman bunga ialah luas keseluruhan. Jika luas kawasan berwarna ialah 600, kamu ada luas kawasan berwarna 600, hitung panjang dalam MAP. Kamu perlukan panjang AP. Itu idea dia. Cikgu nak kamu cuba buat dulu. Kalau ada masalah, boleh tanya cikgu. Kelas akan datang, cikgu akan terang macam mana nak jawab soalan ni. Dan kamu boleh compare lah betul ke tak jawapan kamu. Cuba buat dulu. Kalau boleh cuba buat dulu. Soalan 1 kita dah bincang. Kamu dah bincang contoh 13, 14. So sekarang soalan 2 ni kamu akan buat sendiri. Okey? Boleh? Ada soalan tak sebelum cikgu lepaskan kamu keluar? Buat dalam buku apa? Buat dalam buku 1. Ini buku 1. Soalan 2 tu pun tadi sambung dalam buku 1. Okay, jadi itu sajalah kerja kita untuk hari ini. Terima kasih kerana join kelas hari ini. Kita jumpa lagi kelas akan datang. So, kamu boleh bersurat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Boleh pergi makan. Yang mana tak makan lagi. Bye-bye. Jumpa lagi.